Hari ini saya nak share satu perkara mengenai ibadah umrah. Kadang-kadang orang pergi umrah dalam keadaan yang tidak bersedia. Kadang-kadang orang pergi umrah dalam keadaan yang tidak mempunyai cukup ilmu. Kadang-kadang orang pergi umrah dalam keadaan apabila dah sampai di tanah suci, tiba-tiba bagi tahu kat mutawif, "Ustaz, saya sebenarnya tak pergi langsung gosok umrah Ustaz. Boleh tak Ustaz bimbing saya Ustaz?" Jadi hari ini saya nak jelaskan satu perkara yang sangat penting untuk semua, iaitu mengenai sebuah hikmah. Hikmahnya adalah hikmah mandi sunat ihram itu sendiri. Sebab apa saya katakan ini adalah perkara yang sangat penting? Sebab ini adalah perkara yang pertama dilakukan seseorang apabila nak pergi mengerjakan umrah. Inilah perkara pertama yang dia akan lakukan sebelum bergerak menuju kota Mekah untuk mengerjakan umrah. Di antara hikmah-hikmahnya adalah, yang pertama adalah hikmah bagi seseorang yang mandi sunat ihram adalah yang pertama adalah mandi. Mandi kerana apa? Mandi untuk mensucikan badannya daripada kekotoran. Mandi untuk mensucikan badannya daripada segala keegoan, dan kemudian mandi kerana apa? Untuk mensucikan segala kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini. Dan kemudian yang kedua adalah saya nak ambil daripada sebuah tata cara baginda Nabi SAW melakukan mandi sunat ihram. Bagaimana Rasulullah mandi? Apabila Rasulullah masuk, yang pertama adalah Rasulullah masuk ke dalam kamar mandinya. Sebelum sahaja Rasulullah mandi, Rasulullah akan berniat terlebih dahulu, nawaitul ghusla lil ahrami lillahi ta'ala, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah menjirus badannya, menjirus keseluruhan badannya untuk mensucikan segala kekotoran yang ada di dalam badan baginda Nabi SAW, mensucikan badannya daripada keegoan baginda, dan kemudian mensucikan segala dosa apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW sebelum ini. Kemudian Rasulullah keluar daripada kamar mandinya. Rasulullah terus sahaja didatangi oleh Sayyidatina Aisyah. Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya Sayyidatina Aisyah mendatangiku dan kemudian menyapu wangi-wangian di tubuh badanku. Dan kemudian setelah sahaja Sayyidatina Aisyah menyapu wangi-wangi yang di tubuh baginda Nabi SAW, Rasulullah terus mengambil dua helai kain putih, iaitu kain ihram, dan kemudian terus menyarung badan baginda Nabi SAW. Dan kemudian setelah sahaja Rasulullah memakai kain ihram tersebut, dan kemudian Rasulullah terus sahaja melakukan, iaitu melaksanakan solat sunat ihram, dan kemudian Rasulullah terus sahaja bergerak menuju kota Makkahul Mukarramah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Kaabah, untuk bertawaf di hadapan Kaabah, untuk bersa'i daripada kawasan Mas'a itu, daripada Safa dan Marwah dan Safa, sehinggalah selesai. Dan kemudian Rasulullah bertahallul ataupun bercukur ataupun bergunting. Jadi ini jelas kepada semua bakal jemaah umrah. Belajarlah mengenai sebuah hikmah. Saya nak katakan bahawa hikmah mandi sunat ihram ini adalah apa sebenarnya? Iaitu sebuah permulaan, mengingatkan kita daripada sebuah permulaan kematian kita nanti. Sebab apa saya cakap sebuah kematian? Kita lihat bagaimana Nabi SAW yang pertama mandi sunat ihram. Rasulullah menjirus badan baginda sebagaimana suatu hari nanti kita akan mati. Orang yang menguruskan jenazah kita nanti akan mandi kita dengan mandi jenazah. Kemudian Rasulullah keluar daripada kamar mandinya. Kemudian Rasulullah terus didatangi oleh Sayyidatina Aisyah. Sebagaimana suatu hari nanti kita mati nanti, orang yang menguruskan jenazah kita akan menyapukan kemian ataupun kabu barus untuk mewangikan diri kita sebelum kita masuk ke liang lahat. Dan kemudian seterusnya, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah memakai dua helai kain putih, iaitu kain ihram, sebagaimana suatu hari nanti kita akan dikafankan oleh orang yang menguruskan jenazah kita. Wahai semua yang melihat video ini. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah, setelah sahaja Rasulullah memakai dua helai kain putih, iaitu kain ihram, Rasulullah terus sahaja solat sunat ihram, sebagaimana suatu hari nanti kita akan disolatkan jenazah kita oleh orang yang menguruskan jenazah ataupun jemaah-jemaah yang menguruskan jenazah kita nanti. Jadi ini jelas kepada wahai semua orang. Dan kemudian Rasulullah bergerak menuju kota Mekah, sebagaimana kita melihat suatu hari nanti kita ini akan dibawa, dijinjing keranda kita itu menuju ke liang lahat. Jadi ini jelas kepada semua bakal umrah ataupun jemaah-jemaah sebelum ini. Ini jelas bahawa mengingatkan kita sebuah hikmah, ibrah yang kita ambil ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada mandi sunat ihram ini adalah mengenai sebuah perjalanan awal kematian diri kita. Pergi dalam keadaan yang kosong, pulang dalam membawa sebuah kemenangan, iaitu pahala yang sangat-sangat berganda.